Bertemu kembali, Penjana Capital berjaya menarik 8 pengurus dana modal teroka VC dari Amerika Syarikat, Korea Selatan, Indonesia dan Singapura untuk melabur dalam syarikat permulaan Malaysia. Perkara itu didedahkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul pada Isnin dan ia merupakan sebahagian daripada program dana penjana nasional bernilai 1.2 bilion ringgit. Namun kita ingin melihat dengan adanya pelaburan ini bagaimana ia dapat merancakkan ekonomi negara serta pastikan syarikat-syarikat di Malaysia terus berkembang, dan untuk itu kita bersama Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia di talian Skype ketika ini. Chris? Ya, saya. Hello Chris. Jadi bagaimana Chris melihat kepada pelaburan yang dibuat oleh 8 pengurus dana modal teroka VC ini? Saya rasakan berita yang amat baik. Dah lama saya bagi feedback maklum balas kepada agensi dan kementerian selama beberapa tahun lepas bahawa Malaysia selama ni sehingga setakat ni tidak mempunyai ekosistem yang merancakkan pertumbuhan syarikat permulaan daripada VC. Bila kita lihat beberapa tahun lepas, banyak syarikat permulaan yang terutamanya di sektor e-commerce dan juga sektor IT ataupun sektor teknologi yang mana amat memerlukan dana suntikan untuk memulakan syarikat mereka. Jadi cerita ni kita sambut dengan amat baiklah apabila ada pelabur daripada luar negara datang memasuki ke pasaran untuk merancakkan ekosistem VC ni. Chris, apakah impaknya kepada syarikat permulaan di negara? Adakah dengan adanya jenis pelaburan begini, ia akan merancakkan pertumbuhan syarikat baru dan juga tingkatkan kembali ekonomi negara kita? Kalau kita lihat pada syarikat permulaan ataupun kita termakan sebagai startup, rata-ratanya seeding fund ataupun angel fund yang mereka perolehi daripada pelabur tempatan persendirian, private investor, local private investor, adalah tidak banyak, lebih kurang daripada RM200,000 hinggalah mungkin ke maksimum RM3 juta. Kita lihat dalam range yang sebegini. Tetapi apabila mereka memasuki ke fasa pengideaan, pengkomersialisation untuk idea mereka memerlukan lebih banyak dana. Lebih kurang saya boleh katakan 5 hingga 8 juta. Tetapi pelabur persendirian di Malaysia, kebiasaannya mereka tidak mempunyai orang kata confident, perasaan yakin untuk melabur jumlah wang yang sebanyak ini. Jadi kita lihat di negara seperti di negara US, di negara Korea dan juga di negara Singapura, di mana ekosistem VC mereka adalah orang kata sudah dah matang. Jadi kita sambut baik apabila VC yang dah matang masuk ke Malaysia. Bukan sahaja mereka merancakkan pertumbuhan syarikat permulaan, tetapi mereka membawa dimensi yang baru. Mereka membawa orang kata kematangan mereka ke pasaran. Dan saya percaya pelabur persendirian, private investor di pasaran lokal kita ni akan mengikut mereka sama-sama melabur di dalam syarikat yang berpotensi untuk startup. Chris, bagaimana jangkaan Chris melihat kepada lebih banyak lagi pengurus dana akan turut melabur dalam negara kita? Adakah sebenarnya mereka ni yakin dengan pelan jana semula ekonomi negara, begitu juga dengan situasi semasa di Malaysia pada ketika ini? Saya rasa di Malaysia ni tiada isu sebenarnya dengan syarikat-syarikat permulaan ataupun syarikat yang dah jadi matang, almost mature company. Kita lihat contoh Grab. Sebelum Grab berhijrah di Singapura, mereka bermula sebagai MyTaxi. Dan ini adalah salah satu contoh syarikat permulaan yang diasaskan di Malaysia. Tetapi sebelum ini, tiada ekosistem VC yang matang untuk melabur mereka. Jadi mereka terpaksa pula pindah ke Singapura dan berpangkalan di Singapura kerana mereka dilabur oleh syarikat VC daripada Singapura. Jadi kita lihat sebenarnya banyak potensi untuk syarikat-syarikat tempatan di Malaysia untuk berkembang. Jadi saya rasa apabila syarikat VC yang matang daripada luar negara ni, 8 syarikat ni masuk ke Malaysia, dan saya yakin pelabur-pelabur persendirian dan juga pelabur-pelabur institusi akan mengikut mereka. Malahan saya percaya kelak akan ada pertumbuhan syarikat VC tempatan yang akan menjadi lebih besar. Kita lihat di pasaran sekarang ni,
banyaknya mereka ditermakan sebagai syarikat VC, tetapi mereka bukan VC. Tetapi mereka ni banyaknya PE, private equity, yang mana mereka memberi pulangan tahunan. Contoh syarikat private equity yang terbesar di Malaysia adalah KWSP dan juga Khazanah. Jadi banyak syarikat yang mirip seperti Khazanah dan ETF, KWSP. Jadi saya rasa kelak mungkin dalam masa 18 ke 24 bulan, banyak syarikat akan berkembang dan menjadi syarikat VC untuk melabur dan memangki pertumbuhan syarikat permulaan negara kita. Chris, apakah peluang-peluang lain yang boleh pemain industri manfaatkan terutama untuk pulihkan kembali kewangan syarikat? Dan apakah peluang baru yang boleh mereka ceburi yang kini banyak permintaan di pasaran? Sebagai contohnya, ekonomi melibatkan kepada industri digital itu sendiri. Kita lihat di era pandemik COVID-19 ni, kita lihat disrupsi di mana banyak syarikat telah beralih ke platform digital. Dan saya rasa ini adalah satu peluang. Di mana ada cabarannya, di situlah ada peluangnya. Kita kena galakkan pertumbuhan syarikat tempatan untuk melebihkan platform mereka di sudut digital. Jadi saya rasa apabila ada peluang sebegini, mereka harus berkomunikasi dengan agensi terlibat supaya mereka boleh memberi pelan bisnes mereka kepada agensi terlibat, agensi kerajaan terlibat supaya mereka boleh dinilai. Jadi apabila penilaian itu tepat, mereka boleh mendapat dana dan dana tersebut boleh digunakan untuk memperkembangkan perniagaan mereka. Dari segi sudut produk, kita tidak sangsi. Produk Malaysia boleh dikatakan world class, bertaraf dunia. Tetapi daripada segi pemasaran ataupun penembusan pasaran mungkin kurang sikit. Kurangnya bukan kerana kita tidak berupaya. Kurangnya kerana business owner ni tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk menembusi pasaran yang baru dan juga untuk memperkenalkan produk mereka dan malahan mempasarkan produk mereka secara meluas lagi. Baik, terima kasih Chris Daniel Wong merupakan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia atas kupasan itu dan